Okay, Assalamualaikum dan apa khabar korang yang tengok ni. Jadi hari ni macam apa tengok dekat sebelah aku ni ada Bang Jeffrey. Dan dalam episod kali ni aku akan sembang dengan dia pasal mencari rahmat. Atau apa sajalah yang kami melencong ke mana nanti tengok lah. Jadi benda pertama yang kita cakap, kalau hampa nak support podcast ni, jangan lupa subscribe. Lepas tu support lagi dekat Ko-fi. Untuk 5 orang pertama yang support aku kat Ko-fi, aku akan bagi buku Mencari Rahmat di sebalik tabir. Jadi apa lagi ya? Korang boleh tengok Mencari Rahmat dekat movie, ada promo link dekat bawah. Jadi yang tu sajalah. Jadi Bang Jeffrey, kenalkan diri. Saya Jeffrey Mak Yusof, pengarah filem, penulis skrip, dan sekarang ni yang akan keluar dekat Netflix 21 Julai ni, filem Mencari Rahmat. Mencari Rahmat. Jadi macam mana saya nak posting ni? Pusing ni. Jadi lebih kepada ni, Mencari Rahmat ni 20 tahun kan Bang buat? Mencari Rahmat ni dia mula-mula tulis skrip tahun 1991. 1991? Wow. 1991 masa tu tak ada komputer ni, pakai typewriter. Lepas tu siap tahun 2001, 10 tahun. Betul. Daripada typewriter pergi ke desktop, pergi ke laptop. Wow. Jadi komputer tukar, skrip tukar. Komputer tukar kita. Dia proses nulis tu 10 tahun. Daripada 1991 start, 2001 siap. Apa yang membuatkan Bang nak tak give up dengan cerita tu? Sebab aku fikir dia macam 10 tahun kan, nak maintain 10 tahun tu pasal nak give up juga. Dia play juga kenapa nak buat. Sebab masa mula menulis tu, saya masih kerja lagi sebagai accountant. Jadi ada day job lah. Jadi balik kerja malam tu menulis, dan siang kerja balik. Jadi masa tu belum lagi jadi pemikir filem profesional. Dan masa tu memang tak pernah bayangkan pun Mencari Rahmat ni akan difilemkan. Oh ya ke? Memang nak tulis skrip sebab daripada kecil minat filem. Jadi bila dapat satu bahan yang rasa macam nak dijadikan skrip tu, saya sajalah bermain. Orang kata apa, nak praktis ataupun berangan nak tulis skrip. Tapi proses tu dimulakan pada 1991. Proses menulis skrip tu bermula dengan tak ada pun orang kata apa, angan-angan yang Mencari Rahmat tu akan dijadikan filem. Sebab masa tu memang tak ada connection dengan film industri, tak ada apa pun, kita main shot sendiri kan. Sampai proses tu macam dalam tempoh 10 tahun tu, mula ada orang disebabkan oleh minat filem yang mendalam tu, ada orang kenalkan dengan orang industri. Jadi masa tu orang kata apa, networking tu bermula lah. Orang dah kenal orang industri. Dah masa tu baru nampak bayang yang kemungkinan Mencari Rahmat ni boleh dijadikan filem. Tapi masih tak dapat bayangkan yang saya sendiri akan direct. Okay. Director ni orang kata apa, dia ada writer, dia ada DOP. Director ni kira paling tinggi lah. Nak sampai kat situ tu macam memang tak masuk akal kan. Jadi tak ada. Tapi orang kata apa, tu orang kata perjalanan Mencari Rahmat ni agak unik sikit. Ingat masa interview dekat Hikayat kan, bila Gareth cakap orang ni agak, dia punya journey tu agak menarik. Dia bermula daripada memang tulis je lah kan. Dan akhirnya jadi sebuah filem. Tak pernah imagine pun jadi filem. Tak, masa tu masa mula-mula 1991 tu, masa menulis tu memang menulis seronok saya. Sampai habis juga cerita tu kan? Habis 2001 habis. 2001 habis. Tulis dalam start 1991 tu, 3 bulan siap first draft. Okay. Siap first draft. Tapi first draft tu memang yang sangat teruk. Baca sendiri pun menyampah. Lepas tu buang dulu skrip tu, tak menulis. Rasanya 6 bulan kat setahun tak tulis. Lepas tu sama balik.
Sebab masa tu bila dah tengok skrip dia teruk. Jadi kita rasa tak cukup pengalaman ni, saya kena belajar lagi. Belajar lagi. Lepas tu dah lepas tu dah rasa macam okey, sambung balik. Tulis. Tu second draft pula. So melarat lah sampai 10 tahun. Betul. Awak abang pilih adaptation ni juga? Dia ada 3. Saya main minat teater. Ya. Jadi minat teater dulu, serentak lah minat teater dengan filem. Jadi ada 3 naskah yang barat yang berangan nak diadaptasikan ke bahasa Melayu. Ya. Pertama ni lah Importance of Awareness, Pascal. Satu lagi karya George Bernard Shaw, tajuk dia Man and Superman. Man and Superman. Okay. Dah diadaptasi dah, cuma tak ada filem lagi. Dan satu lagi karya Eugene O'Neill, tajuk dia Long Day's Journey into Night. Tapi disebabkan oleh Man and Superman ni agak kontroversial subjek dia. Apa dia punya team dia? Dia punya team dia macam perdebatan antara kepercayaan, faith, tentang syurga, neraka, syaitan. Jadi dia punya subjek tu kontroversial. Jadi fikir 2 kali juga nak buat kan. Jadi yang ketiga tu, Long Day's Journey into Night tu, dia terlalu tragik. Tragik. Jadi kalau karya pertama nak buat tu, kalau tragik sangat pun tak best kan. Karya dia bagus lah, tapi tone karya tu terlalu gelap. Jadi akhirnya keputusan untuk buat Importance of Awareness lah. Dulu. Jadi Importance of Awareness dah diadaptasikan jadi Encik Rahmat. Management pun dah siap lah. Dah lama dah siap. Lepas daripada buat Encik Rahmat tu, buat management. Dengan AB juga. Dengan apa tu, dengan macam ni? Dengan AB juga, dengan tim yang sama. Tak. Yang management masa saja buat kan. Dia buat belum ada, tak approach mana-mana producer lagi. Jadi Long Day's Journey into Night tak buat lagi. So daripada 3 ni saya pilih Importance of Awareness. Tapi cerita dia pun memang agak dah, kalau bang imagine dia dapat berjaya macam wayang lah. Masa dia akan meletup tau. Sebab bagi saya, bagi aku ada macam boleh meletup. Sebab dia nak kata ada house tak lah, ada sangat nak kata promotion tengah-tengah. Dia kena dengar main tu lah. Tak tahu nak agak boleh meletup dekat. Sebab dari segi yang kata apa, dari segi entertainment value dia ada lah. Ada. Tapi cuma sama ada penonton dah boleh terima filem yang cerita dia bercakap daripada mula sampai habis. Dia dialog driven, daripada mula bercakap sampai habis bercakap. Jadi sama ada dia orang boleh, orang kata kesabaran untuk duduk, sebab ambil masa dalam 20 minit juga untuk cerita tu bergerak kan. Sebab exposition tu yang first 20 minit tu agak mencabar agak bagi dia orang, setengah lah kan. Jadi tak tahu. Tapi kalau ditengokkan daripada sambutan dekat movie setakat ni, Netflix pun tahu lagi sebab minggu depan buat tayang. Dia antara in fact mengikut movie adalah yang terlaris saja dalam movie Malaysia. Dia paling tinggi lah dia punya viewership. So dari segi tu, yalah ramai lah orang menontonnya. Tapi saya tak pasti sama kalau tayang kat wayang dia jadi meletup. Yang mungkin ada orang tengok lah, tapi mungkin tak ada lah macam 70 juta. Suka. Betul macam mana bang pelakon semua bang memang dah set dah. Sebab macam Hikayat dulu pun ada setengah bang jumpa. Dia pelakon yang pertama sekali saya cast adalah Namron dengan Nadia Akilah. Memang sebab dia cast sebab dia background teater ke macam mana? Pertama sekali dia orang background teater, kedua sekali dia orang pernah berlakon untuk saya lah sebagai couple. Sebelum tu telemovie Kembara Nak Dara. Sebab dia lah nampak chemistry antara Namron dengan Nadia tu. Walaupun Namron tu lebih tua daripada Nadia. Agak jauh ya kan. Tapi nampaklah chemistry antara dua tu. Jadi masa mula-mula dah tahu Encik Rahmat akan dijadikan filem. Ana terus terfikir Namron akan jadi Razak dan Nadia akan jadi Ros. Yang Amirul tu asalnya pelakon lain yang kita
offer dekat sebenarnya Akasha. Okay. Watak tu sebab saya selalu bayangkan yang Azman tu handsome. Okay. Sebab masa kita pentaskan Encik Rahmat di Actor Studio tahun 2001, watak Azman dia dilakon oleh Q Haidar. Oh, wow. Okay. Jadi Q Haidar muda je tu, baru awal 20-an. Handsome lah kan. Jadi so bayangkan Azman ni kena handsome. So kita nak cast Akasha. Dan Akasha dah setuju. Betul? Tapi masa tu dia tengah berlakon drama series. Drama series. Jadi jadual dia tiba-tiba ada extend. Jadi dia beritahu dia tak dapat lepas tu. Jadi dia tak dapat tu, dan kita dah start fikir siapa lah kita nak cast, nak ganti. Fikir panjang nak fikir dia tu. Siang malam, pagi petang. Jadi fikir-fikir lah sekali duk fikir. Sebab Amirul pernah berlakon dengan saya Meluk Serajawali. Dia berlakon jadi Sheikh. Dan watak Sheikh tu agak nakal macam. Jadi macam terus macam terfikir Amirul pun handsome juga, bukan tak handsome. Nanti kalau dia tengok podcast nanti dia cik hati pula kan. Jadi satu lagi dia unik, dia ada kenakalan. Dia boleh bawa Azman. Azman tu nakal. Jadi kenakalan tu orang kata naturally ada pada Amirul. Jadi terus cakap dekat producer Mak Kasim, dia producer kan. Cakap dia yang aku nak cast Amirul. Dia pun kata okey, tak ada problem. So call Amirul, cakap dia nak. Dia kira Amirul jadi Azman. Okey kan. Dan Nani kebetulan masa jumpa Nadia untuk borak pasal watak ni dekat Bangsa, Nani ikut sekali. Itu jadi so tengok Nani walaupun usia dia tidaklah muda. Itu kenyataan, bukan sama tokok tambah, memang tidaklah muda. Tapi wajah dia, fizikal dia masih lagi boleh nampak macam gadis berusia 19 tahun. Jadi dan saya pun, Nani pernah berlakon untuk saya cerita Meluk Serajawali kan. Jadi budak sekolah umur 17 walaupun masa tu umur dia dah 28 je ya. Jadi saya tanya nak jadi Ratna tak kan. Dia kata okey, dia nak. Jadi okey, dan kita cast Nani dan Amirul lah, dua tu. Yang lain tu macam Fauzan Nawi, memang saya nak Fauzan Nawi jadi Wacik Nomah. Dan Azman Hassan memang nak dia jadi Uncle Mokhtar. Dan Eric memang saya nak dia jadi Reza. Sebab Eric pernah berlakon jadi Malik kan dalam Meluk Serajawali. Tapi satu watak yang agak mencabar yang kita nak cast adalah Datin Azizah. Mak kepada Rose kan. Jadi asalnya kita offer seorang pelakon lagi, Marisa Yasmin. Marisa Yasmin pernah berlakon dalam satu skrip saya, Tulu Ikhlas kan. Jadi offer dia, dan dia dah datang 2 hari lah rehearsal. Tapi pun dia sama kes macam Akasha kan, dia berlakon satu drama series. Dan dia jadual dia extend, dia tak dapat. Jadi pun akhirnya timbul juga persoalan siapa yang kita nak cast jadi Datin Nizam. Sehingga producer saya cakap tak nak try arwah Arifah Nur. So kenapa tak terfikir Arifah Nur perfect kan? So okay man, setuju. So dia hantar skrip tu pada dia, call Arifah. Dan Arifah kata dia nak tengok skrip dulu. So dia email je skrip dekat Arifah. Dan malam tu kalau mengikut dia orang pukul 12 malam, tengah malam, Arifah message kata dia tengok, dia nak I want in. So yang lain tu okay, dapatlah kita cast semua pelakon. Saya rasa macam agak ensemble yang perfect lah. Tengok lakonan mereka memang mantap juga dalam cerita tu pun. Dan kita lalui proses rehearsal selama sebulan lebih. Rehearsal tu bang buat macam mana? Sebab aku tengok yang Drive My Car, dia tengok satu gambaran yang macam mana seorang director teater buat dia punya tu lah, dia punya latihan. Bang buat macam tu juga ke? Duduk satu meja. Mula-mula dia proses itu panggil script reading. Tu script reading. Duduk satu meja dan kita baca script.
Maknanya sebab masa dalam proses tu, proses dia orang kenal dengan cerita dan kenal dengan karakter. Okay. Jadi dia orang masing-masing baru masuk, mereka baru step in dalam production tu, dalam dunia tu. Jadi masing-masing tak ada lagi interpretasi karakter masing-masing. Dia orang cuma baca. Proses tu adalah untuk dia orang absorb karakter tu, baca dialog. Lepas tu, lepas daripada sesi duduk semeja, kita ada satu sesi one on one. Maknanya saya duduk dengan setiap pelakon. Macam interview orang je. Saya kita bual pasal karakter. Jadi kalau baca dalam buku di sebalik apa tu, Encik Rahmat di sebalik lensa kan, ada Nadia cakap yang masa dia mula datang, saya akan bagi dia detail karakter tu. Maknanya detail siapa dia, siapa mak dia, siapa makcik dia, dia mandi macam mana, detail. Then bila saya dah fit bagi tu, dia akan absorb benda tu dan dia akan balik, dia akan buat homework. Dia akan datang dengan interpretasi dia sendiri, karakter tu macam mana. So the next tu dia akan datang dengan dia punya, saya dah dapat ni semua, this is my interpretation. Dan dia orang akan present lah. Dan kalau macam saya setuju dan saya terima, kalau tidak mungkin kita akan tweak sikit. Jadi proses macam tu dalam sebulan lebih tu. Then baru kita duduk dan start rehearse scene. Maknanya kita rehearse tu kita panggil block rehearsal. Maknanya hari ni kita rehearse scene ni, hari ni kita rehearse scene ni. Kita block rehearsal tu. Kita tak sekaligus satu, kita tak. Maknanya hari ni kita concentrate kat scene 2 saja. Namun dengan Amirul saja, 2 orang. Dan kita figure out lah blocking macam mana. Masa bercakap dia nak pergi toilet ke apa, so kita akan semua ni kita block masa rehearsal. Sehingga dia orang dah dapat semua karakter dia sebulan lebih tu, dan baru kita bergerak ke set. Di set pun kita ada rehearsal sekali lagi. Tapi ni untuk di set lah, untuk technical, camera, lighting semua. So 2 proses rehearsal. Script reading, rehearsal dan on-set rehearsal. Patut semua nampak watak-watak dia nampak macam dah kenal lama yang tu. Selesa ya. Dia selesa dengan karakter tu. Dia masalah utama adalah masalah Namron dengan Amirul lah. Bukan masalah dia orang, sebab dia orang pelakon yang hebat lah, dua-dua tu. Tapi masalah kerana dia orang tidak pernah di-cast sebagai orang kaya. Saya ingat balik Namron tak pernah berlakon jadi orang kaya. Habis dekat dalam kereta tu, yang tu pun bukan kaya, manager hotel je lah. So dia tak pernah di-cast jadi orang kaya. Jadi untuk dapat sebab orang kaya ni dia lain sikit, dia punya membawakan banyak dia, sebab bila kita kaya dan kita tak perlu risau pasal wang sampai bila-bila. Cara kita bercakap lain, cara kita bergerak lain. Tidak sama dengan orang yang sentiasa fikir macam mana nak bayar duit esok, bayar bil apa, itu lain dia punya. So benda-benda tu yang kita dapatkan juga masa rehearsal. Yang lain tu semua okey juga. Yang lain tu adalah struggle. Yang paling struggle adalah bahasa. Bahasa kita cakap dengan bahasa Melayu betul. Betul ya. Jadi ada antara ni macam Nani agak struggle lah, sebab dia pelakon yang bagus, tapi penggunaan bahasa Melayu baku tu kan agak nak bagi tak rasa ganjil masa guna. Dia kena bagi macam bahasa tu memang dia gunakan hari-hari. Kalau tidak bunyi dia macam gekok kan. Walaupun dia boleh hafal, tapi cara pertuturan tu akan jadi macam gekok. Macam pun untuk dia kena dielak kan. Macam robot saja cakap. Macam robot dia cakap. Betul ni macam mana bang translatekan ke moden? Maksudnya sebab important of being a nurse tu, dia punya setting dekat Victorian age kan. Lepas tu saya tengok adaptation US lain pun semua ikut zaman tu. Bang punya adaptation bang jadi moden. Bukan sebenarnya tak ada masalah dari aspek tu. Masalah dari aspek bahasa lah. Dari aspek Oscar Wilde punya, dia panggil witticism. Tapi dia moden tu tidak ada masalah sebab subjek dia. Sebab saya rasa apa yang berlaku dalam Importance of Being a Nurse sebenarnya tak jauh lari daripada apa yang kita alami sekarang kan. Identity, maknanya kelas, struggle, pertembungan kelas, identity.
yang paling besar bagi saya sebenarnya apa yang define Encik Rahmat adalah apa yang dia oleh Datin Azizah sebenarnya. Sebab walaupun watak dia bukan watak utama, tetapi Datin Azizah yang jadi macam satu representation terhadap filem subjek filem Encik Rahmat ini. Sebab Datin Azizah ni lah yang tidak menerima Razak sebagai menantu. Sebab kalau lain okey dah, harta semua cukup dah. Tapi sebab dia tak tahu asal-usul Razak tu daripada mana. Jadi dia anak pungut, dia nak kata kan. Tapi yang tragik dia adalah bila akhirnya dia dapat tahu yang Razak tu adalah, ni spoiler Razak tu siapa kan. Jadi dia terpaksa terima apa yang dia tidak suka selama ni. Jadi itu bagi saya sebab itulah bila ending tu fokus dekat muka dia kan. Muka dia macam Razak tanya kenapa Datin menangis kan. Dia sedih kan. Dia tak sedih. Dia teringat kata arwah betapa penting kita semua Encik Rahmat. Jadi itu sebenarnya idea cerita tu. Maknanya dia akhirnya kita terpaksa terima satu benda yang against kita punya principle. Mungkin kita punya assumption. Jadi saya selalu kembali balik dekat ahli falsafah British kan. Bertrand Russell kata kita jangan terlalu taksub sangat dengan kita punya kepercayaan. Dia ada mungkin juga ada possibility kita ni salah. Jadi saya ingat tu, dan saya ingat apa watak Datin Azizah ni. Line tu kalau dalam karya asal. Line yang cakap betapa penting kita semua Encik Rahmat tahu what important it's important being earnest tu. Line tu patut dicakap oleh watak Razak. Tapi saya suka Datin Azizah yang cakap benda tu. Saya nak reflect Datin Azizah. Orang kata semua tu sebenarnya Datin Azizah adalah central character yang melambangkan persoalan yang timbul daripada filem Encik Rahmat. Persoalan identiti apa semua tu. Nampak juga yang bab identiti. Saya baca kat interview bang dengan dekat Metro ke mana yang bang fokus identiti tu. Saya tak masa sebelum saya baca tu tak perasan benda tu. Sebab dia duk nampak social class saja yang tu. Dia identiti lah. Sebab kita sebagai manusia pun kita ada gambaran pada benda-benda tertentu kan. Macam dua perempuan tu yang berangan untuk kita dengan orang bernama Rahmat. Itu bagi saya adalah simbol terhadap bagaimana kita memandang kepada luaran, superficial. Maknanya tanpa menyelami kata apa, sebab manusia ni sebenarnya kompleks, bukan pada nama saja kan. Jadi itu subjek yang menarik bagi saya untuk dan Encik Rahmat pasal tu lah. Identity crisis, kepercayaan. So benda-benda kepercayaan ni bukan saja pada agama, tapi ada kepercayaan pada benda lain sekali. Soal kelas, soal darjat. So benda-benda macam tu yang ditimbulkan dalam Encik Rahmat. Benda tu evergreen juga kot. Kalau saya Google juga pasal Oscar Wilde ni, lepas dia buat play ni, salah satu play yang paling dia meletup. Terkejut juga apa jadi lepas tu. Dia mati pun miskin. Dia asal daripada orang kaya. Dia golongan bangsawan juga. Tapi dia mati seorang, mati sakit, meningitis seorang dekat Paris. Kena tangkap sebab dia sexually. Jadi agak Oscar Wilde ni agak tragik. Apa yang buat saya berminat dengan Oscar Wilde ni asalnya bukan importance of being nice. Saya terbaca satu essay yang ditulis tajuknya The Soul of a Man and the Socialism. Sangat menarik lah. Satu orang kata apa, essay berkenaan dengan anarkism yang paling menarik. Jadi disebab kalau essay dia tu saya tertarik dengan nak membaca karya-karya dia kan. Bermula dengan novel dia, satu-satunya novel dia. Satu novel dia. Sekarang ni dia kata dia penulis yang malas. Ini saya suka sebab saya pun malas kan. Jadi dia tulis The Picture of Dorian Gray. Itu pun berkenaan identiti kan. Bagaimana daripada Dorian Gray dia, lukisannya dia dan lukisannya dia lain. So
So itu menarik ya. Jadi lepas tu baru jumpa importance of awareness. Bila jumpa importance of awareness macam ni kena apa tu buat adaptasi ni kan. Sebab dia rasanya subjek dia sangat kena dengan kita punya walaupun importance of awareness sekali tahun 1895 dia pertama kali dibentahkan, tapi subjek dia masih kalau bawa kat Malaysia pun masih adil, masih kena. Awak yang tu yang abang nak jadikan Malaysian. Dia kalau apa yang membuatkan cerita tu abang nampak Malaysian gila? Subjek dia lah. Identiti tu. Kelas tu memang Malaysian sangat. Itu memang kena kat batang hidung kita. Betul. Saya tengok terasa juga. Kena kat batang hidung kita. Dan bagi saya banyak karya yang bagus tapi dia tidak relevan dengan society kita. Dan bagi saya importance of awareness ni relevan kat society kita. Memang dia betul-betul tinggal kepala kita lah. Inilah dia society kita. Dan saya tengok cerita macam ni pun tengok baik-baik sapu lah dia tengok yang tu kok. Baik-baik sapu being honest ni best sebab masa aku tengok tu dia memang rasa drama Melayu gila sebenarnya. Walaupun ada baca dekat Google dia kata dia taklah drama Melayu bagi tak tahu memang nampak drama Melayu lah kan. Dia satu masalah saya rasa bila kita tonton, bila kita dah familiar dengan satu karya kita tend to banding dengan karya tu. Jadi tu saya rasa tu kesilapan banyak orang. Jadi sebab kadang-kadang saya ingat SM Zaki dia tengok Encik Rahmat di Bangi dan dia ada post pasal Encik Rahmat kat dia punya Facebook. Dia kata bila tonton Encik Rahmat lupakan Oscar Wilde, lupakan importance of awareness. Sebab bagi dia ini adalah pengkaryaan Al-Jafri. Sebab orang tak faham satu benda yang orang tak faham adalah bila dalam part adaptasi. Jadi dia orang sentiasa compare dengan the original work. Jadi bagi saya tidak, sebab kalau kita tengok sejarah sekalipun Godfather dengan adaptasi daripada novel Maria Puzo. Bagi saya personally novel Maria Puzo tu adalah novel yang teruk. Ada pub lah. Tapi bila ditukar menjadi filem oleh Francis Ford Coppola, dia tu satu karya yang agung kan. Jadi perbezaan maknanya karya filem lebih baik daripada novel. Sama juga dengan Gone with the Wind, Margaret Mitchell, novel yang tidaklah bagus sangat, tapi bila ditukar kepada filem jadi filem yang agung. Dan banyak juga kes yang novel lebih baik daripada filem. Jadi bagi saya sama juga bila kita buat dalam kes Mak Kilau baru ni, orang kata sejarah tak tepat kan. Sama juga sebenarnya dengan adaptasi. Jadi masalah bila orang yang tak suit dengan Ernest akan buat perbandingan dari segi teks. Dia tak bandingkan dari segi ruh Ernest tu dibawa ke dalam konteks society, masyarakat dalam Malaysia ni. Jadi ada yang dapat lah dan ada yang tak dapat, tapi itu tak ada masalah sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Jadi yang semua saya nak cakapkan adalah sebaiknya maknanya kita cuba tinggalkan buat sementara. Memang dia dapat inspirasi daripada karya Oscar Wilde, tapi buat masa ni mungkin boleh tinggalkan sebab bagi saya Encik Rahmat boleh berdiri dengan sendirinya. Tapi itu tidak bermakna yang dia tak hormat pada Oscar Wilde. Saya Oscar Wilde memang langit dengan bumi lah kalau dibandingkan dengan saya kan. Tapi persoalannya adalah tidak semestinya kita macam berhutang terhadap karya asal, teks asal. Boleh je ubah ke perception kita daripada ni. Tapi nak ubah jadi perception kita pun kena still maintain the same team. Kalau tidak lari jauh sangat. Jadi tak ada point kita adaptasi karya asal sebab kita dapat sesuatu dari karya tu. Maknanya kalau kita tinggalkan terus maknanya tak ada point lah. Baik kita buat karya baru je. Ada macam kat wiki juga yang bang 5 bulan sebelum start ada orang tarik dana macam tu. Macam tu juga. Adalah cerita dia tu kan. Cerita kelakar lah kan. Walaupun masa tu cemas lah bagi producer. Memang kita dah rehearsal dah, siap dah semua. Tiba orang kata funder asal tarik diri.
Tak tahulah sebab apa kan. Dia tarik diri lah kan. So agak panik je lah. Tapi saya tak tahu masa tu. Oh ya, apa dia orang yang settlekan problem tu. Dia sebab dia percaya, mungkin dia percaya pada karya ni. Dia cari duit dia dan akhirnya dapatlah. Dan kita karya projek ni diteruskan. Itu apa beza paling utama abang punya mencari rahmat dengan important of being honest? Beza paling utama. Kalau story atau plot yang banyak social media punya kritik dia panggil guna plot. Plot tu agak sama. Okay. Plot sama. Tapi pertama sekali obviously lokasi lah, Malaysia, England dan masa. In fact sebenarnya Mencari Rahmat tak pernah kata apa, tak pernah bagi pun masa tu bila kan. Dan satu lagi adalah kata elemen surrealism, elemen absurd dalam Mencari Rahmat. Contohnya macam watak Eric yang watak dia sebenarnya tak wujud pun. Yang nampak itu pun confuse juga kan kalau kita tengok. Yang nampak hanya Azman dengan Razak je. Dua yang nampak, orang lain tak nampak pun. Itu elemen absurd yang wujud dalam tu lah. Dan yang watak yang Azman boleh terbang, yang Razak boleh berlari laju macam Flash. Dan banyaklah elemen-elemen animation semua. So bezanya tu penyampaiannya terhadap absurdity karya tu kalau bandingkan dengan apa tu Importance of Illness yang realism lah, yang tak ada benda pelik dekat situ kan. Important being lagi real lah. Okey ya. Dialog tu berapa lama bang buat? Dia kenapa bang pilih nak guna baku juga walaupun zaman sekarang ni semua projek je. Kalau kita nak menganjing orang ni, mengena orang ni, kalau kita cakap bahasa pasar tak boleh. Dia kan macam dia kata, cantik nampak. Dia kalau bahasa pasar, wah cantik nampak. Jadi kelakar lagi kan. Jadi dia lagi exaggeration tu penting dalam orang kata komedi kan. Dia punya timing lagi tepat. Jadi bila dia cakap bahasa elemen kelakar dia tu bertambah apabila dia orang gunakan bahasa baku. Sebab saya rasa kalau tak guna bahasa baku mungkin dia kurang kelakar macam apa yang ada sekarang. Dia jadi macam poyoh kan. Itu yang buat saya jadi sad yang kita guna bahasa baku. Dan dialog dalam Mencari Rahmat ditulis dengan style supaya dia orang boleh bercakap laju. Dia laju. Cara ditulis kata apa, dia punya perkataan dia supaya dia orang akan bercakap laju. Cakap laju. Tapi pacing dia tak rasa laju sangat walaupun dia bercakap laju. Tapi dan pacing dia pun cantik lah. Dia tak, sebenarnya Mencari Rahmat bagi saya lah tidak terlalu slow dan tidak terlalu laju. Dia kata just right. Pacing dia walaupun dia bercakap pada belum habis. Sebab ada seorang yang acknowledge, penonton Cina yang acknowledge, dia kata dialog dia hampir saja macam machine gun laju. Jadi itu mana dia kata machine gun speed. So dia kata agak menarik sebab dialog tu ditulis dan disampaikan dengan laju. Jadi itu yang saya cakap, dia walaupun dia bercakap dia guna habis tapi dia dibikin supaya tidak slow. Dia pace dia sentiasa dia macam on the edge juga. Cuma untuk first part tu bagi saya kalau tengok tu, untuk orang yang tak faham reference tu memang dia macam kejar apa dia cakap ni. Itulah borak dengan J1. Hari tu masa J1 kita buat watch party, J1 kata takkan mereka tak kenal Jimi Hendrix. Itu terkejut juga ada orang tak kenal Jimi Hendrix. Awak mereka ni kata cool tapi tak kenal Jimi Hendrix kan. Gila. J1 kata aku tak faham mereka ni kan. Mozart tak kenal. So macam sebab tu kita bukan cakap pasal Bach ke atau Liszt ke Franz Liszt ke nama yang lagi Stravinsky ke tak ada. Itu lagi. Dia sebut Mozart. Basic kan. Sama ya kau. Dia kata aku pelik lah. Dia kata ada yang pening sebab dia tak faham reference Jimi Hendrix tu. So dia kata apa dia kan dia tak kenal Jimi Hendrix kan. So macam okey lah, tapi nak buat macam mana? Maksudnya ada penonton yang tak kenal, kita tak boleh nak jadi itu lah masa aku tengok tu kan, fikir juga awak badan tukar jadi macam
Malaysia kan Kira letak search, lepas tu kat situ hujan. Macam tu lah dia cakap. Tak, sebab orang kata apa, bagi saya sendiri lah, the best guitarist ever live Jimi Hendrix lah. Maknanya yang kita nak banding. Tahu yang tu memang tak boleh banding lah. Jadi kalau boleh reference tu biarlah reference yang orang kata apa, the greatest reference lah. So, takkan nak bandingkan Mozart dengan Mankidal. bukan Mankidal bagus lah, tapi Jimi Hendrix tu kan, dan Mozart tu dua tokoh yang besar, seorang daripada Austria, seorang daripada Seattle. So yang paling tepat rasanya Jimi Hendrix dengan Mozart kan. Itu buat perbandingan tu kan. Gila. Apa function ni? Yang watak yang Razak saja boleh tengok tu, apa nama? Reza. Reza. Apa function dia sebenarnya? Reza ni Saya ambil dia sebagai watak komedi sajalah. Reza ni sebenarnya subconscious Razak dengan Azman. Betul lah tu. Dia represent subconscious Razak Azman, dan Reza ni juga adalah macam hint lah, spoiler lagi, hint sebenarnya hubungan sebenar Azman dengan Razak ni. Okay. Nama dia apa? Reza kan, antara Azman dengan Razak ni. Jadi dan tu antara, dan Reza ni juga orang kata apa, gabungan identiti antara kedua ni. Sebab Reza ni bila dia keluarkan, dia pakai atas dia pakai suit, bawah pakai kain pelikat kan. So dua tu kecanggahan ni identiti antara lelaki Melayu dekat rumah pakai kain pelikat dengan bila jadi tu sama ada penonton dapat atau tidak pun okey, tak ada masalah. Tapi kalau dari segi visual ni tu representation. Jadi saya baru tengok lepas ni, saya baru tengok apa Melo Besar Wajah Wali. Lain gila nak haram. Lain gila Melo Besar Wajah Wali dengan Mencari Rahmat. Masa tengok tu kan, otak dah ready lah Mencari Rahmat kan. Tengok Melo Besar Wali, apa benda ni. Ini saya Melo Besar Wajah Wali tu kan yang memang buat. Melo tahun 2014. Yang tu lain gila, yang tu bukan, yang tu Caca Mobile in a good way. Melo Besar Wali tu adalah eksperimen untuk melanggar struktur penceritaan. Dia tak structure, tak ada build up, dia tak structure. Melo tu memang dia eksperimen untuk melanggar struktur penceritaan. Dia tak ada, dia hampir saja macam fragment ni. Satu. Betul tak semua. Tapi okey juga sebab setting dia kat sekolah. Jadi bila tengok tu macam betul lah, zaman sekolah ni memang tak kisah. Dan tapi elemen episode dia ada kan. Memang ada. Yang orang freeze tu apa semua ada, elemen-elemen yang pelik-pelik tu masih ada lah. Sequel dia baru boleh buat kan? Sequel dia Perang Asrama baru tengah post production, siap dah. Tapi pelakon lain dan watak pun lain sebenarnya. Watak semua lain. Sekolah yang sama. Dia spin-off kan? Bukan ni. Dia macam spin-off. Dia sekolah sama, Maktab Sains Nasional, cikgu sama. Tapi student dah, batch baru dah 10 tahun selepas Melo Besar Wajah Wali. 10 tahun. Okey juga. Di balik kepada Mencari Rahmat. Bang rasa puas hati tak dengan filem ni? Sebab ada setengah macam member saya yang dia tulis buku. Lepas tu dalam buku tu dia dah luahkan habis semua sampai tahap dia tak tahu nak buat apa dah. Rasa puas hati dah dia cerita ni. Puas. Mencari Rahmat tu dia dah settle lah. Bila dia ditayangkan dekat public tu dah boleh lah move on. Bagi saya Mencari Rahmat dah siap, dah tayangan, dan dia tidak akan diubah lagi dah. Tak akan diubah, tak ada apa dah. Tak ada nak letak CGI apa dah. Dia macam tu lah, dia tak ada ubah lah, tak ada director's cut, dia tak ada apa kan. Dia dah, itulah dia, tak ada ubah. Dan itulah, saya puas hati lah. Maknanya bila dalam proses pengkaryaan kita takkan dapat 100% apa yang kita nak. Paling bagus ni dapat mungkin 80% lah. Dan hakikat tu kita kena terima. Tak kira siapa, kalau kita dapat bajet paling besar sekalipun, ataupun kita dapat apa yang kita nak sekalipun, kita takkan dapat 100% macam apa yang kita bayangkan. Takkan ada. Jadi tapi kalau ditanya sama ada saya puas hati dengan Mencari Rahmat tu, memang sangat puas hati lah. Maknanya kita bangga lah dengan karya tu. Dia lepas ni mana buat cerita apa lagi? Saya nak sequel tu. Lepas buat 2 tali movie. Satu nombor, satu Perang Asrama. So dah siap lah. Lepas nak hantar ke ATM. Jangan kat ATM. Adalah idea filem dan beberapa idea lagi kan.
yang akan orang kata apa, akan direalisasi kan. Tapi orang kata apa, dia apa-apa sekalipun perancangan kita ultimate ni sebenarnya kalau boleh kita nak buat filem satu lagi lah kan. Buat filem tu orang kata puncak dia. Yang lain-lain tu macam okey lah, exercise. Filem tu dia orang punya ultimate. Feature film tu adalah ultimate bila kita berkarya dalam visual art ni. Jadi itulah. Tapi filem ni satu dia susah sikit sebab bajet dia besar. Dia pun baca macam ramai ni pun bang berapa? Ayat Jamat keseluruhan dia asalnya dalam $500,000 ya. Wow. Itu kena tayang campur post production. Filem adalah orang kata apa, medium yang paling mahal. Ada filem kos nak buat dia sama macam nak bina kat sisi. So filem adalah orang kata apa, medium seni yang paling mahal tu. Kena director macam Christopher Nolan tu mampu berapa bilion dapat. Tak apalah, orang nak bagi duit ke dia. Dia sebenarnya kalau aku tengok cerita ni kan, dia macam agak cynical juga. Sebab dia tunjuk satu side of the upper class yang lain lah bagi aku tengok. Macam kalau tengok drama Melayu lain kan, dia macam nampak real tapi dia exaggerate yang good. dia satu aspek Encik Rahmat yang nak ditekan adalah kita selalu fikir yang orang miskin, kita tak ada, orang macam kita lah kan, kita tak ada banyak sangat pilihan dalam hidup, kita tak ada duit kan? Tapi bagi saya aspek utama dia adalah orang kata apa, bagaimana kita tak sedar. Baru ni semalam saya ada share pelakon British Ricky Gervais punya statement, katakan stupidity dia kita menarik sebab ramai orang bodoh yang tak tahu dia bodoh kan. Dan lebih menarik lagi kalau, dan dia kelakar kalau lebih menarik ni kalau bodoh ni campur dengan arrogant, dia lagi kelakar. Jadi apa yang saya nak tuliskan adalah kita tak sedar dari beribu tahun orang kata apa, tamadun manusia. Secara perlahan kita membina penjara kita sendiri. Maknanya kita create rules, kita create tradition, kita create macam-macam kepercayaan yang akhirnya memenjarakan diri kita sendiri. Maknanya tak ada apa yang dalam hati kita dan apa yang di luar yang kita pamerkan adalah dua perkara yang berbeza. Kita ada thoughts, macam-macam thoughts kita. Tapi untuk merealisasikan thoughts tu, kita mengambil kira persepsi masyarakat terhadap kita. Jadi kita cuma boleh bermain dalam fikiran kita. Jadi Encik Rahmat adalah tu. Encik Rahmat adalah razak yang suka berboya-boya tapi dia tak dapat buat. Walaupun dia kaya, dia banyak duit, dia tak dapat buat sebab masyarakat. Jadi untuk mengaburkan mata masyarakat tu, dia create satu alter ego nama Rahmat. Jadi bagi saya tu sebenarnya di samping identiti tadi, krisis yang kita cerita tadi, tu sebenarnya satu lagi elemen penting dalam Encik Rahmat. Maknanya manusia dalam proses tamadun manusia ni, cara kita tak sedar, kita membina penjara kita sendiri. Dan penjara ni akan lagi lebih teruk lagi. Dan kita nampak dah masyarakat kita sekarang di Malaysia ni. Ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Padahal sebenarnya tak dapat pun. Tapi kita create dengan rela hatinya. Kita bina penjara untuk diri kita. Macam ni yang macam watak dengan Fendi tu lah. Dia tak mau terkongkong dengan lemak dia. Dia pergi create orang sakit Bunyamin. Untuk dia lari daripada dunia tu. So Rahmat ni adalah escapism dia orang. Dan Reza tu adalah subconscious dia. Reza kata baik kau jangan menipu lagi. So Reza tu dalam dekat hujung tu. Betul. So bila dia orang dah jujur, Reza tu hilang lah, tak ada. Oh, baru sedar. Betul, baru nampak. Bila dia orang start berjujur, dah tak ada Reza lah. Dekat habis-habis hujung masa dia nak mengaku semua. Tak ada. So tu Encik Rahmat. Tu saya selalu cakap, saya cubalah. Karya, bagaimana kelakar sekalipun, bagaimana action, suspense, kena ada sesuatu yang subconsciously mengganggu fikiran penonton.
Yang kadang-kadang dia tak tahu sebab apa. Aku tak tahu sebab apa aku duk teringat cerita. Tapi subconscious ada sebenarnya. Isu-isu tu lah. Jadi itu sebab bila orang kita tengok satu karya yang bagus, kita terasa dia lapisan dia, layer dia. Ya, betul. Jadi benda tu yang tak ada kat sini. Dan saya tak kata saya berjaya, saya cuba. Jadi benda tu dimasukkan dalam Encik Rahmat. Sebenarnya Encik Rahmat ada banyak benda di dalam frame, di belakang apa yang orang tak sedar. Tapi tak apalah, mungkin lama-lama dia sedar. Banyak kan. Ada satu yang poster tukar daripada apa? Daripada Amirul ke poster Rolling Stone. Yang tu tukar. Dan tarikh. Ada konsert Rolling Stone itu ada tarikh. Tarikh tu pun penting kan, orang tak tahu tarikh. Jadi benda-benda tu banyak dalam Encik Rahmat. Tapi orang tak sedar sebab biarlah, tak apa, orang tak sedar tak apa kan. Kalau orang kata bila director cerita sendiri dah tak best lagi dah kan. Jadi biar dia orang jumpa. Sama lah macam subjek penjara ni kan. Sebenarnya Encik Rahmat tu pasal penjara kita lah. Kita secara rela membina penjara itu sendiri kan. Tapi bila belakang macam-macam kita buat, pedofile lah apalah, tapi bila kat depan disebut yalah kita kena ikut apa yang biasa. Tapi dia yang Ban cerita ada setengah movie tu subconscious tu dia faham lah, sebab bagi saya ada setengah movie yang kita sesuai bagi rating guna nombor. Tapi ada setengah movie yang nak bagi guna nombor pun susah sebabnya. Saya tengok Dave Michael tu saya rasa macam tu. Dia macam nak bagi tinggi tak boleh pun, tak boleh rendah tak boleh juga. Dia bagi kita fikir kan tu saja. Dan apa tu, filem sepatutnya tidak memberikan jawapan tu, dia menyoal lagi. Dan boleh diperbincangkan. Jadi itu yang buat filem tu bagus. Kadang-kadang orang kata apa yang buat filem ni bagus kan, kita enjoy tengok filem tu, tapi setahun lepas kita lupa lah. Tak ingat lah. Ada filem yang kita duk ganggu kita sampai sekarang kan? Macam saya Apocalypse Now kan, masih sebab popular lah. Tapi sekarang kita duk image yang mengganggu kita. Bandingkan dengan satu filem action yang kita tak ingat pun, kita tengok 90 tahun 90-an, ada tajuk dia apa tapi tak ingat. Masa tu kita enjoy lah. Tapi lepas tu filem, kalau macam tu maknanya filem tu sebenarnya gagal lah, sebab dia jadi macam hiburan semata. Sebab filem bagi saya seperti juga sastra yang bagus, akan melekat dengan kepala kita sampai bila-bila. Filem yang bagus dia akan mengganggu kita kan? Sama ada kita tak faham ataupun kita tak faham, tapi ada satu benda yang subconsciously mengganggu kita, yang membuatkan kita tak ingat. Tapi ada macam dulu aku pun jenis yang kita tak faham tu tak kira sebenarnya. Semua orang pernah lalui yang kata apa fasa tu. Itu entah macam mana boleh tukar diri tu. Itulah sebab tu juga proses yang agak lama untuk buat Encik Rahmat. Sebab nak ada dia, kalau boleh karya biarlah. Orang kata apa, dia yang bagus karya bila kita tengok kita jumpa benda baru. Tengok sekali kita jumpa benda baru. Itu best. Tengok sekali kita jumpa benda baru. Tak ada karya yang kita tengok sama je. Bagus lah action ni. Power lah. Ya hidup. So tapi payah pun nak cerita macam tu. Bagi aku, kalau nak maintain satu pengakas yang betul-betul hebat ialah dia boleh maintain the entertainment side dengan the falsafah lah, senang. Kalau dia boleh cari titik tengah tu memang hebat lah. Tapi orang kata apa, hibur tu pun ada banyak diferensi. Ada seorang tengok filem yang boring, berhenti tu dia terhibur. Ada seorang tengok cerita kelakar dia terhibur. So hiburan tu sebenarnya adalah subjektif kan. Macam untuk seekor tikus kan, kucing tu adalah monster. Untuk kita kucing tu cute. So itu dia persepsi hiburan pun subjektif. Macam mana bang main dengan subjectivity tu? Maksudnya macam bang buat satu karya kan, at the end of the day, apa benda yang orang terima tu bang tak boleh kawal. Jadi macam mana bang nak cuba push ke ideologi, bukan ideologi, apa yang bang cuba nak sampaikan, bang nak cuba push lah. Macam mana seorang pekarya nak tunjuk dia punya idea, walaupun dia tahu at the end of the day penonton takkan dapat apa benda ni dapat. Jadi dua jenis pengkarya. François Truffaut, director Perancis dia cakap, ada dua jenis director. Pertama, director yang sangat mementingkan tindak balas penonton. Kedua, director yang langsung tak boleh tarik penonton suka ke tak filem dia.
Yang contoh pertama dia bagi contoh Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock sangat penting penonton untuk menghibur yang penonton. Yang satu lagi tu yang Anson tak boleh tarik penonton suka tak tu pengarah Itali Roberto Rossellini. Adalah pengarah lain tapi contoh kan. Jadi dua ni adalah extreme example of ni untuk menghibur kan, ni untuk menghantar kau lah suka ketak kan. Jadi saya rasa saya tergolong di tengah-tengah. Jadi sebab kita dibesarkan dengan filem-filem mainstream, konvensional, dan juga dibesarkan dengan filem-filem yang pelik ni. Filem avant-garde apa. Jadi saya suka kedua-dua. Jadi bila saya buat filem, saya selalu berada di tengah-tengah. Macam kalau tengok Melo Besar Raja Wali pun, unsur entertainment ni pun tak lari lah. Banyak kan. Dan pelik pun pelik kan. Jadi dia selalu, Cik Rahmat pun sama kan. Jadi saya selalu berada antara di tengah-tengah. Tak adalah kes art house besar kau macam tak ada lah. Ada sebab dia tak baik kau dengar benda tu. Kita ni nak seronok. Selain daripada berkarya, seronokan tu perlu ingat. Kalau tidak mampu nak bertahan kat dalam set tu berapa lama, kita tak seronok. Dah lah kerja kadang-kadang sampai 12 jam satu hari. Takkan semua nak itu director ni letih apa. Kalau saya lah, dia fokus tu. Maknanya kalau 12 jam kena fokus. Sebab kita tengok monitor. Scene tu, build up scene tu dan cara filem tu di shoot. Sebenarnya bergantung pada kita. Fokus untuk menentukan yang filem tu flow dia smooth. Terus sebagai director tu tanggungjawab kita. Maknanya otak kita kena kalau 12 jam lah. Keletihan lah. Tamanya bila usia dah nak masuk 60 ni. Tengok skrip tu, nak tengok dia translate betul ke tak dari visual lah. Acting, framing. Dia pun membuatkan bang tak give up dengan penulisan. Maksudnya bang dah ada day job dah kan. Kenapa bang tidak menulis walaupun dah ada day job, dah bergaji semua? Manusia ni ada impian ni. Ada ultimate dream. Daripada kecil ultimate dream nak buat filem. Tapi tak dapat. Masuk MSM dia suruh ambil sains. Kan? Suruh belajar apa tu, pertanian. Jadi tapi orang kata jauh di sudut hati masih kalau aku buat filem kan best. Buat filem ni lah satu-satu kerja yang kalau dah habis shoot balik rumah duduk tak sabar nak tunggu hari esok. Jarang orang macam tu. Tak sabar nak kerja. Tak ada. Kalau besok kerja, macam sial lah besok kerja. Kalau tak kerja kan best. Tapi filem sesatunya bidang yang tak sabar nak esok ni. Nak shoot next scene. Jadi tu dah orang kata apa, buat benda yang kita suka. Buat benda yang to do the things that we love. Sebab itulah yang masih sampai sekarang masih tak orang kata apa, masih tak bertahan ni, tak putus asa lagi. Cerita apa yang paling baru yang bang tweet hari tu, Pepek Sapu kan, yang paling bang 2 tahun ni. Yalah, tak banyak eksperimental dalam penceritaan pun yang filem tempatan. Masing-masing nak play safe. Tapi Pepek Sapu menarik sebab dia berani. Saya suka pada keberanian bila bercerita. Tak kira yang jadi dia bagus atau tak tu bukan kira. Tapi keberanian tu. Keberanian tapi kena diselitkan dengan ilmu juga lah. Kalau berani aja tak idea. Dia sebelum ni pun malah cerita apa saja. Dia campur. Maknanya pengarah-pengarah yang saya minat pun bercampur je. Tapi macam pengarah yang paling saya minat adalah Billy Wilder lah. Billy Wilder ni dia menarik sebab dia pun sama je. Dia kat tengah. Dia art, dia mainstream, komersial, tapi dia kat tengah. Dan dia adalah seorang penulis skrip juga. Dia asal seorang penulis skrip. Jadi saya lebih dekat dengan dia, style dia. Jadi Billy Wilder yang saya suka Fellini. Federico Fellini, pengarah dari Itali tu. Tu segala elemen absurd dalam filem saya daripada Fellini. Dan saya juga pengarah daripada Poland tu, Krzysztofski. Yang buat Double Life of Veronique tu, yang buat Decalogue, yang buat Blue apa tu, Color Strategy. Jadi Kieslowski pun sama juga. Saya banyak dia pengaruh elemen-elemen yang pelik. Contohnya dalam film saya pernah buat telemovie tajuk dia Validasi untuk DVD ke, ramai orang marah
apa pelik sangat ni kan. Ni orang tak faham kan. Tu saya dapat benda Kieslowski lah. Tapi kebetulan tu salah satu yang telemovie yang direview oleh Action Movie Pulse. Telemovie Malaysia lah. Saya tu satu Action Movie Pulse review. Jadi so saya dah dipengaruhi ada pengarah Hollywood yang saya suka macam Spielberg. Saya suka Spielberg. Bagi saya storytelling skill dia sangat tinggi. Dia buat antara filem favourite saya Jaws. Apa tu Close Encounters of the Third Kind. Tu filem Spielberg yang bagi saya tahap dia tinggi. Dan tu Spielberg cuba tak nak jadi Spielberg saya tak ada masalah sikit. Saya orang suka Schindler's List, orang suka, tapi saya tak suka sebab saya tu Spielberg cuba nak jadi bukan Spielberg. Saya suka beli Spielberg jadi Spielberg. George saya katakan E.T. Raiders of the Lost Ark tu Spielberg saya. Dan dia buat dengan baik sekali. Dia bukan setakat filem komersial, tapi filem yang mutu tinggi. Well done, script well made, very well structured. Tu Spielberg. Dia baguslah Schindler's List, tapi saya tak suka sebab dia Spielberg yang nak cuba buat ni. nak cuba tak nak jadi Spielberg. Nak filem yang jadi adalah tu director, banyaklah director yang saya suka. Coppola saya suka lah. Tapi tiga ni memang mempengaruhi saya lah. Wilder, Fellini dengan Kieslowski. Director yang baru ada? Director yang baru tak ada, mungkin Linklater lah saya suka. Richard Linklater saya suka. Mungkin sedikit ni pengarah yang muda tu yang buat Chazelle yang buat La La Land. La La Land yang cerita pasal drum tu. Yang bukan Sound of Metal tu. Bukan Sound of Metal. Yang cerita pasal Whiplash. The First Man. Saya suka style dia. Dan suka director muda baru. Saya suka yang suka direct filem horror yang Midsommar dengan Hereditary gitu. Ari Aster. Saya suka style dia. Dia jam. Jadi ada kata-kata asal bang. Harapnya berubah lah. Dia orang kata apa, bukan kita ni bukan berharap sebagai berharap industri filem apa tu filem saja berubah. Kita berharap sebagai ada usaha untuk juga membangunkan pemikiran penonton kan. Sebab orang kata apa, filem yang baik itu juga memerlukan penonton yang baik. Ini kita buat filem yang ada orang, bukan saya lah, ada orang buat filem bagus tapi tidak penonton pun agak malam kan. Sebab saya sebab saya cakap pada tahun 30-an filem box office nombor 1 dunia adalah Godfather. Radio cerita karya Fellini pernah jadi filem box office nombor 1, ataupun filem Claude Berry John D. Florette. Filem pada filem ni bukan filem action pun, cakap pun bagi. Tapi boleh jadi box office. Jadi kita bayangkan macam mana penonton. Maknanya penonton ni dah boleh terima secara kolektif ramai. Bukan 1-2 orang ni yang masuk orang. Kita nak supaya industri dia pergi ke arah tu kan. Jadi okey lah, orang masih tengok filem macam Makilau, okey, tak ada masalah kan. Tapi juga orang menonton filem macam tu kan. Jadi nak orang kata, itu orang kata balance industri. Itulah harapannya. Okey. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih untuk korang yang mendengar dan menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Minta maaf ada apa-apa kesalahan. Itu saja. Okey, terima kasih. Ya.